Okey. Minggu lepas kita dah belajar tentang kedudukan huruf hamzah. Okey, siapa ingat kedudukan huruf hamzah dekat mana? Ah, Amir Fayat, kedudukan huruf hamzah sebelum ni kita belajar yang mana satu? Atas alif. Atas alif. Alif. Okey, atas alif. Okey, Ustazah dah semak beberapa latihan yang telah hantar dekat Ustazah. Ada yang tak hantar lagi kan? Siapa? Amar? Amar tak hantar lagi latihan kan? Amar dah hantar ke latihan kat Ustazah? Dah. Dah. Nanti saya cek balik, saya tak perasan. Amar, yang saya tak perasan Amar. Amir Fayat. Amir Fayat dah hantar belum latihan kat Ustazah? Dah. Dah. Dah hantar dekat private Ustazah ke ataupun dekat grup Telegram? Hantar Hantar kat Ustazah. kat Ustazah. Nanti saya tengok balik. Sebab yang saya tak perasan Amar punya, Amir Fayat punya. Okay, yang lain ada. Okay. Okay, rata-rata latihan yang lepas Ustazah tengok ramai yang buat kesalahan. Betul? Tapi yang Ustazah dah semak dekat dia punya jawapan banyak salah. Siapa yang banyak salah? Latihan dia banyak salah. Karana belum hantar lagi kat Ustazah kan? Karana belum hantar lagi latihan kat Ustazah kan? Yang Jawi lepas. Kairana dengar tak? Tak tahu juga. Tak tahu? Ustazah ada hantar, kan minggu lepas Ustazah ada bagi latihan. Dah buat belum? Dah. Dah. Dah hantar belum? Sebab Ustazah tak terima daripada awak. Dah hantar dah? Karana dah hantar belum? Tak tahu. Tak tahu? Macam mana tak tahu? Okey. Ustazah akan ulang untuk tajuk hari ni kedudukan huruf hamzah di atas. Okay, sebab ramai yang buat salah, ramai yang buat kesilapan. Okay. Boleh semak rujuk buku, boleh rujuk buku teks Jawi masing-masing. Okay. Sekejap Ustazah nak buka slide. Sebentar ya. Okay, kejap. Okay, Ustazah sharekan ni lah. Sekejap. Okay, kejap Okay. Okay, kita masuk tajuk kedudukan huruf hamzah. Okay. Okay, kalau tengok buku awak, muka surat pertama, dia ada tulis kedudukan huruf hamzah. Dekat sini dia ada 5 pembahagian, iaitu pertama huruf hamzah di atas huruf alif. Yang kedua huruf hamzah di bawah huruf alif.
Ketiga, huruf hamzah 3 suku. 3 suku ni bermaksud dia atas. Dia sama macam kedudukan dia atas sedikit. Dia atas sikit lah. Okay, dia suku. Suku belah atas. Okay, kalau yang keempat adalah huruf hamzah setara atau sejajar. Okay, dia sejajar lah dengan huruf alif ni. Dan yang kelima adalah huruf hamzah berumah. Okay, yang kita baru masuk dan yang kita baru belajar adalah kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Ni, tajuk yang satu ni. Okay, tajuk yang pertama ni kita baru masuk. Ini je yang baru kita belajar. Saya tak masuk tajuk lain lagi. Sekejap saya nak tengok. Okey. Kita tengok muka surat yang kedua. Okey. Yang kedua, muka surat kedua ni, baru kita masuk tajuk unit 1 iaitu huruf hamzah di atas huruf alif. Okey, dia ada beberapa syarat. Beberapa syarat yang menunjukkan huruf hamzah tu atas alif lah. Okey. Penggunaan huruf hamzah di atas huruf alif. Okey, yang pertama, Ustazah nak minta Amma cuba baca nombor 1 ni, syarat dia. Amma. Mana Amma? Amma ada tak? Baca syarat yang nombor 1 ni. Huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif pada semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila menerima imbuhan awalan dal, sin dan kaf. Okey. Terima kasih Amma. Okey, yang pertama syarat dia huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif. Okey, maksudnya kalau dia kata huruf hamzah letak dekat atas huruf alif, dia akan jadi macam ni lah. Okey, huruf alif, mana pergi? Huruf alif, hamzah tu dekat belah atas. Okey, ini. Okey, hamzah tu mesti ada kat atas. Syarat dia mestilah bermula apabila menerima imbuhan awalan dal, sin dan kaf. Maksudnya dia akan terima imbuhan di, dal ni mewakili di, sin ni mewakili se dan kaf ni mewakili ke. Dia akan terima imbuhan di, se dan ke. Okay, awak belajar bahasa Melayu kan? Kita ada terima imbuhan di, imbuhan se, imbuhan ke. Betul tak? Betul tak, Rabetul? Mana Rabetul? Ke tak belajar lagi? Imbuhan di, se, ke? Belajar dah kan? Betul, dah belajar belum? Dah. Dah kan? Okay, begitu juga dengan dengan penggunaan di dalam jawi. Okay, contoh. Okay, tengok yang gambar buah nenas. Okay, dal dengan asuh. Bila digabungkan dia jadi diasuh, bukan dasuh. Okay, dia akan jadi diasuh. Okay. Kami diasuh berakhlak mulia oleh kedua ibu bapa kami. Okey. Yang kedua, gambar buah apa ni?
Buah durian Belanda. Okey. Sin tambah dengan ulas. Dia akan jadi seulas. Okey, contoh ayat Zaki makan seulas nangka sambil menonton televisyen. Okey, yang ketiga gambar buah betik. Kaf bertemu dengan istana. Dia akan jadi ke istana. Okey. Contoh ayat Sultan berangkat ke istana selepas merasmikan majlis tilawah Al-Quran. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama tadi mestilah terima imbuhan apa? Khairana. Terima imbuhan apa Khairana? Nah, Ha. Sika. Khairana, mana Khairana? Imbuhan apa? Syarat dia mestilah terima imbuhan apa? Imbuhan awalan. Awalan apa? Ada 3. Apa? Imbuhan awalan apa? Yang huruf yang saya sebut tadi. Kaf. Ada 3 huruf. Kaf. 3 huruf ya Karana. Mesti terima imbuhan awalan dal, sin dan kaf. Ingat 3 huruf ni. Ingat dal, sin dan kaf. Okay, ulang balik boleh tak Karana? Terima imbuhan apa? Awalan dal, sin, kaf. Okay. Okay, yang kedua. Fungsi, okay, Saza nak Auni baca Auni. Nombor 2. Fungsi hamzah di atas huruf alif ialah sebagai Pembeza. Pembeza maksud dan contohan. Okey, terima kasih. Okey, fungsi hamzah di atas huruf alif ialah sebagai pembeza maksud. Okey. Kalau kita tak letak hamzah, dia akan menjadi maksud yang lain. Okey, sebab tu penting kita kena letak hamzah dekat atas alif. Okey, contoh. Okey. Okey, gunakan imbuhan yang sama iaitu imbuhan dal, imbuhan sin dan kaf. Okey. Kata dasar yang digunakan contoh arah. Okey, untuk yang imbuhan dal ni. Okey, arah. Dia kata dasar dia arah. Okey, bila kita letakkan huruf hamzah di atas huruf alif, cuba baca dia akan jadi apa? Darah. Diarah. Okey. Bila kita letakkan huruf hamzah di atas huruf alif, dia akan jadi diarah. Tapi apa akan jadi bila kita tidak meletakkan huruf hamzah di atas alif? Asim, dia jadi apa? Darah. Darah. Kan beza diarah dengan darah, betul? Betul. Dia dah jadi 2 maksud yang berlainan. Sebab itulah penting kena letak huruf hamzah ni dekat atas huruf alif. Kalau awak tak letak huruf hamzah, dekat atas alif, dia akan jadi perkataan lain, maksud lain, darah. Okey? Boleh semak balik latihan masing-masing yang lepas. Kebanyakannya ada yang letak hamzah tapi tak letak alif. Ada yang letak alif tapi tak letak hamzah. Sebab tu Ustazah salahkan. Dia mesti ada hamzah dengan huruf alif. Okey. Okey, tengok yang sin pula, imbuhan sin. Okey, kata dasar yang digunakan aliran. Okey, huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif. Dia akan jadi apa Amir Fayyad? Apa? Kealiran.
Okay. Dia akan jadi sealiran kalau kita letak huruf hamzah di atas huruf alif. Okay. Tapi apa akan jadi kalau kita tidak letakkan huruf hamzah di atas alif? Alir. Siapa Hasya? Dia akan jadi apa Hasya? Dia akan jadi saliran. Dia dah jadi maksud yang lain. Sealiran lain. Saliran lain. Saliran tu tempat salir, macam tempat saluran air macam tu lah. Sealiran ni dia lain lah. Dua maksud yang berbeza. Okay, kaf. Tengok kata dasar. Okay, kata dasar yang dibagi adalah awan. Okay, kalau kita letakkan huruf alif, huruf hamzah di atas huruf alif, dia akan jadi apa? Alisha ada tak dengan saya? Ada Okay, dia jadi apa Alisha? ke awan. Dia jadi keawan. Okay. Kalau dia tak letak huruf alif, dia jadi apa Alisha? Kawan. Dia jadi kawan. Dah jadi dua maksud yang berbeza. Keawan maksudnya keawan lah. Ke atas keawan. Okay, tapi kalau kawan maksudnya kawan. Rakan awak tu. Sebab tu pentingnya kena letak apa? Hamzah alif. Letak hamzah atas alif. Alif. Okay. Untuk kita bezakan makna dia. Okay, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Rabiatul, baca syarat yang ketiga Rabiatul. Jika huruf Ni bawah ni ada nombor 3, ada 3 I tu. bagi perkataan yang berawalan bunyi I dan I taling atau bunyi U dan O, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Okey, terima kasih. Okey. Bagi perkataan yang berawalan bunyi I dan I taling atau bunyi U dan O, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Okey, tengok. Contoh perkataan indah. Okey, saya tulislah sekejap Okey, indah. Sekejap Okay, indah. Okay, yang kedua bawah ni adalah elak. Okay, yang ketiga ulas. Nampak tak yang saya tulis ni? Nampak. Okay, yang keempat adalah olah. Okay. Okay, keempat-empat ni awal dia adalah huruf I, E, U dan O. Okay, tengok indah. Indah depan dia adalah huruf I. Okay, elak depan dia adalah huruf E. Ulas depan dia adalah huruf U. Manakala olah depan dia adalah huruf O. Okay, kalau awak jumpa je ke empat-empat huruf ni, okay, dalam masa yang sama dia juga terikat dengan imbuhan dal, sin dan kaf. Okay, imbuhan awalan dia ada dal, sin dan kaf. Maka tetap juga kena letak huruf hamzah dekat atas huruf alif. Okay, contoh indah. Okay, perkataan indah. Okay, dia berjumpa dengan imbuhan apa kat sini? Kairana, imbuhan apa Kairana? Imbuhan apa kat situ? Kairana, indah ni bertemu dengan imbuhan apa?
Imbuhan awalan. Yelah, imbuhan awalan apa kat sini? Ada 3. Dekat Indah ni imbuhan awalan apa dia terima kat sini? Dal ke, sin ke, kaf? Sin. Sin. Okay. Dia terima imbuhan sin. Okay. Dalam masa yang sama dia adalah huruf I depan dia. Jadi kita kena letakkan huruf hamzah di atas alif. Dia akan jadi seindah. Kalau awak tak letak hamzah, dia akan jadi apa? Cuba baca ni. Indah. Indah. Dia jadi apa? Saindah. 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 Dia jadi saindah. Dia tak jadi seindah. Okay? Dia jadi saindah. Sampai tak masuk tu. Awak pernah dengar perkataan saindah tak? Tak. Tak pernah kan? Itu perkataan negara mana tu? Negara Brazil kot. Okay. Seterusnya. Perkataan elak. Okay. Elak depan dia adalah huruf I. Okay. Huruf vokal I. Dia terima imbuhan awalan apa kat sini, Auni? Auni, dia terima imbuhan awalan apa? Dah. Dia terima imbuhan awalan dal. Okay, bila kita gabungkan dal dengan elak, dia akan jadi apa, Auni? Apa bunyi dia? Dielak. Dielak. Okay, dia akan jadi dielak. Kalau kita tak letak huruf hamzah dekat atas alif, okay, dia jadi apa? Dia jadi apa, Alisha? Daelak. Alisha ke tu? Ke Amir Bukan. Fayyad? Amir Fayyad jawab. Dailak. Dia jadi dailak. Pernah dengar ke perkataan dailak? Tak. Tak pernah kan? Tak pernah. Okay. Seterusnya perkataan ulas. Okay, bertemu dengan imbuhan awalan apa, Hasha? Hasha? Imbuhan awalan apa? Sebutlah, jangan takut-takut. Huruf apa, Alisha? Hasha? Sin. Okay. Dia terima imbuhan awalan sin. Okay, jadi bila kita letakkan, kalau kita letakkan sin, dia jadi bunyi apa, Hasha? Sin atas, sin dengan alif atas dia ada hamzah, dia jadi apa? Seulas. Okay, kalau kita tak letak, dia jadi bunyi apa? Dia jadi bunyi apa? Sin alif waw lam sin. Dia jadi bunyi apa? Dia jadi saulas. Dia tak jadi seulas. Okay. Seterusnya olah. Okay, dia olah bertemu dengan imbuhan awalan huruf apa, Rabiatul? Dal. Dal. Okay. Bila dal bertemu dengan imbuhan awalan olah, atas dia ada huruf hamzah, atas huruf alif ada hamzah, dia akan jadi perkataan apa, Rabiatul? Dia akan jadi bunyi apa? Rabiatul? Diolah. Dia akan jadi diolah. Kalau kita tak letak hamzah dekat atas alif, dia jadi bunyi apa? Diolah. Dia tak jadi diolah. Dia tak boleh jadi diolah. Diolah kalau ada hamzah atas alif. Tapi kalau tak ada hamzah atas alif, ni contoh ni. Yang ni. Ni tak ada hamzah, atas alif dia tak ada hamzah. Dia akan jadi bunyi apa? Dolah. Dia jadi daulah. Daulah. Okay? Dah jadi maksud yang lain. Okay, jelas tak kat sini? Faham tak? Faham. Faham ya?
Okey, dan syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir. Okey. Ustazah nak Alisha baca nombor 4. Bagi kata pinjaman Arab yang bermula dengan huruf alif dan dengan vokal I. atau U. Kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Okey, terima kasih. Okey. Yang keempat, bagi kata pinjaman Arab. Okey, kata pinjaman Arab yang bermula dengan huruf alif. Iaitu dia bermula dengan awal vokal I atau U. Kedudukan hamzah tetap dekat atas huruf alif. Contoh perkataan bahasa Arab. Okey, apa dekat sini Amar? Contoh perkataan bahasa Arab. Ya Ammar. Contoh kata bahasa Arab apa? Tengok contoh ni. Mana Amar? Amar ada? Ammar. Amar ada tak? Okey. Contoh kata Arab. Pertama. Usul. Usul. Okey, yang kedua, kata Arab apa? Kata pinjaman Arab. Kita gunakan dalam bahasa Melayu. Mana Amar tak ada. Asim. Apa Asim? Contoh kata Arab yang kita gunakan dalam bahasa Melayu. Yang kedua ni. Ada contoh dah ni dia bagi. Sebutlah kuat. Sebutlah kuat. Ikhlas. Ya Allah, mana pula perginya. Sekejap Siapa baru masuk ni? Sekejap. Contoh ikhlas. Sekejap, ada kawan kamu baru masuk. Okay. Siapa ni? Sekejap Siapa baru masuk ni? Muhammad Moses. Yang baru masuk ni siapa ya? Siapa baru masuk ni? Muhammad Moses ni siapa? Amar ke? Amar baru masuk ke? Siapa Muhammad Moses ni? Dia guna nama Muhammad Moses. Siapa ni? Amar ke? Dengar ke tak ni? Okay, tak apalah. Okay, kita teruskan. Mana tadi? Okay, perkataan kedua. Ikhlas. Okay. Dia adalah kata Arab. Kata pinjaman bahasa Arab yang kita gunakan dalam bahasa Melayu. Okay, dan yang ketiga, perkataan iman. Okay, iman juga merupakan perkataan bahasa Arab. Okay, iman. Okay, tengok ketiga-tiga perkataan ni. Okay, pertama dia adalah huruf apa? Dia adalah kata apa? Pinjaman apa? Pertama dia kata pinjaman apa? Dia daripada mana? Bahasa apa ni? Kita gunakan bahasa apa ni? Iman, ikhlas, usul, bahasa ni kita pinjam daripada bahasa apa? Bahasa Arab. Pertama, perkataan ni kita pinjam daripada bahasa Arab. Okey, yang kedua, dia bermula dengan huruf apa? Okey, dia bermula dengan huruf alif bagi dalam penulisan Jawi. Tapi dalam penulisan
Dalam penulisan Rumi dia bermula dengan huruf apa kat sini? U. U dengan? I. Okay, U dengan I. Okay, ingat 3 benda ni. Pertama dia mestilah kata pinjaman bahasa Arab. Yang kedua dia bermula dengan huruf alif bagi penulisan Jawi. Dan dalam tulisan Rumi dia dimulakan dengan huruf vokal I atau E. Okey, contoh usul ikhlas iman. Okey, sama juga dia pun mesti terima kata imbuhan awalan dal, kata imbuhan awalan sin dan kata imbuhan awalan kaf. Okey. Bila dal bertemu dengan usul, kita letakkan hamzah dekat atas alif, dia akan jadi bunyi apa kelas? Diusulkan. Diusulkan. Okey, kalau kita tak letak hamzah atas alif, dia akan jadi apa? Cuba baca. Diusulkan. Dia jadi dasul. Dia tak jadi Dasul. diasul. Okey, dia tak jadi diasul. Dia jadi dasul. Sebab apa? Sebab dia tak ada apa? Hamzah. Betul lah. Sebab dia tak ada hamzah. Dia tak ada hamzah dekat mana? Ada alif. Dia tak ada hamzah dekat atas alif. Okey, ingat Okey, yang kedua, ikhlas. Imbuhan awalan sin bertemu dengan ikhlas. Okey, bila digabungkan dia jadi apa? Keimanan. Ustazah sebut ikhlas. Kenapa dia sampai iman? Amar ni. Ikhlasan. Seikhlas. Okey, dia jadi seikhlas. Okey, kalau Ustazah tak letak hamzah atas alif. Ustazah letak alif je tapi bertemu dengan huruf sin. Okey, contoh. Ni. Sin bertemu dengan alif. Apa bunyi dia? Cuba sebut sikit. Sahalas. Sahalas. Dia jadi sakhlas. Dia tak jadi seikhlas. Okey? Jadi bunyi ni salah lah. Sakhlas. Yang betul adalah seikhlas. Mesti ada hamzah atas. Mesti ada hamzah atas alif. Okey, yang ketiga, iman. Okey, kaf bertemu dengan iman. Okey, kalau kita letakkan hamzah atas alif, dia akan jadi bunyi apa? Keimanan. Okey, kalau Ustazah tak letak hamzah atas alif, dia jadi bunyi apa? Keimanan. Jadi apa? Keimanan. Keimanan. Dia jadi keimanan. Okey. Semua jelas sekarang? Ada berapa syarat semua? Ada? Ada? 4. Ada 4. Okey. Okey, sebagai latihan. Sekejap Syazah tak ada ambil buku. Sekejap. Buku teks Zawi dah jam 4 saya tak ambil Okey, sebagai latihan. Okey, cuba Asim tunjuk kat Ustazah buku latihan Jawi jap. Okey, buka muka surat 1. Ustazah nak tengok jap. Muka surat 1. Tunjuk betul-betul saya tak nampak. Okey, jap. Muka surat 1 ke tu? Okey, sebagai latihan Ustazah nak awak buat muka surat 1 dan 2. Sebelah dia tu. 1 dan 2. Boleh? Boleh. Okey. Yang tak ada buku lagi, Kairana, nanti Kairana Ustazah bagikan dekat dalam grup Telegram.
Nanti photostat lah. Nanti ambil buku cepat-cepat ya Kak Raina. Okey. Jangan lambat-lambat nanti Kang. Awak nak belajar pun susah nanti. Okay, buka muka surat nanti awak sebagai latihan buat muka surat 1 dan 2. Okay? Okay, setakat ni ada yang tak faham tak? Yang kita belajar tajuk hari ni. Semua faham Okay, jadi Ustazah nak tengok harap-harapnya kali ni tak adalah yang salah. Sebab minggu lepas Ustazah ajar semua salah. Ustazah bagi semua ejaan, kebanyakannya semua salah. Okay, jadi kali ni Ustazah nak tengok. Harap-harapnya semua betul. Boleh? Boleh. Okay. Asim nanti Asim snap gambar send dekat Ustazah boleh? Snap gambar buku sebab Ustazah tak ambil lagi buku Jawi dah jam 4. Okay? Nanti suruh ibu snapkan gambar dulu. Bagi kat Ustazah. Okay. Okay, itu sahaja kelas. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah. Sama-sama. Salam.